Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Intipati pertama, kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Bagi memastikan Malaysia kekal lestari dalam etika dan peradaban, rakyat Malaysia perlu melakukan perubahan yang progresif dari masa ke semasa. Perubahan yang dilakukan perlulah dipersetujui oleh setiap kaum dan masyarakat supaya tidak berlaku sebarang perbalahan yang boleh menjatuhkan negara Malaysia. Setiap etika di Malaysia adalah berteraskan nilai. Nilai-nilai utama yang telah diserap menjadi adab adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dan kemajuan. Rakyat Malaysia perlu prihatin dan memahami ketika merancang inisiatif bagi memastikan setiap rakyat Malaysia mengamalkan etika, tidak lupa asal-usul supaya peradaban Malaysia terus maju. Intipati yang kedua, kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Negara Malaysia telah berubah menjadi negara yang maju di mana dahulunya perkampungan adalah tempat tinggal majoriti rakyat Malaysia. Tetapi sekarang sudah berubah kepada bandar raya. Taraf sosial rakyat Malaysia pula sudah meningkat di mana persaraan hidup dengan bertani dan menternak telah bertukar kepada pekerjaan bercirikan komersial industrial. Hal ini berlaku kerana terjadinya beberapa peristiwa dan dasar-dasar yang telah mempercepatkan transformasi negara ini. Antara peristiwa dan dasar yang menyumbang kepada transformasi ini adalah kejadian 13 Mei dan Dasar Ekonomi Baharu DEB. Transformasi ini telah membawa kepada kestabilan taraf sosial antara bangsa-bangsa di negara ini, di mana sebelum ini sesetengah industri atau sektor dikuasai oleh bangsa-bangsa tertentu sahaja. Rakyat Malaysia sekarang boleh hidup sejahtera dan menerima dan meraihkan kepelbagaian etnik dan boleh hidup sebagai satu rakyat yang kolektif. Intipati seterusnya, DEB pemangkin sharing property tetapi gagal membawa shared prosperity. DEB telah diperkenalkan selama 20 tahun iaitu seawal 1970 sehingga 1990. Diperkenalkan dalam rancangan Malaysia Kedua pada tahun 1971 sehingga 1990. Diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia Kedua, Tun Abdul Razak.
DEB atau Dasar Ekonomi Baru, jangka masa panjang pertama di Malaysia. Matlamat tersurat adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Dasar Ekonomi Baru DEB merupakan suatu dasar yang diperkenalkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor dan etnik agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. Antara matlamat utama DEB adalah untuk yang pertama, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum melalui kegiatan ekonomi. Kegagalan Dasar Ekonomi Baru DEB. DEB merupakan pemangkin perubahan share property dari tahun 1970-an sehingga 2010. Berdasarkan data penagihan pendapatan pemilikan harta, ekuiti saham korporat dan perkara gini mengikut bandar, luar bandar dan etnik. RMK11 mengambil model ekonomi baru dipengaruhi BRIC, mementingkan pendapatan berkapita tinggi tanpa bertumpuan kepada B40, iaitu golongan miskin dan terpinggir dalam masyarakat. Kesan kegagalan DEB menunjukkan bahawa Malaysia tidak mampu pertahankan ekonomi dengan pengagihan dan kegagalan mengagihkan kekayaan negara ini telah melahirkan keresahan politik dan pergerakan reformasi pada dekad 2000-an. Seterusnya, hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban terdiri dari aspek-aspek di bawah. Defisit sosial. Yang pertama, kepada negara, golongan miskin tanpa mengira sektor pertanian serta negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan masih berdepan masalah peluang dan akses kepada pendidikan dan kesihatan. Kepada bangsa atau nation building, isu bahasa budaya, agama, kekeluargaan, raja, perlembagaan, persekutuan, undang-undang tubuh negeri semakin dibahaskan tanpa memahami perlembagaan persekutuan itu sendiri. Black economy dan rasuah. Berlaku pemerdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran dan judi terus berlaku. Tadbir urus dan pembangunan. Fungsi, cara atau sistem mentadbir, mengurus, mengawal selia, dasar, fungsi atau perjalanan sesebuah negara, peradaban, syarikat dan sebagainya. Merujuk kepada tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh barisan individu yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat urusan. Seterusnya, keadilan, keterangkuman, kegagalan mengurus B40, media sosial menghasut etnik, agama dan perlembagaan persekutuan. Agenda yang terakhir, kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Wawasan Kemakmuran Bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Wawasan Kemakmuran Bersama RMK-12 dan Pembangunan Lestari adalah satu usaha bagi mengimbangkan sosioekonomi di mana golongan T20 masih lagi boleh mengaut keuntungan, tetapi tidak melupakan golongan B40 yang boleh mendapat akses kepada keperluan asas dan peluang. Seterusnya, kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Tadbir urus perlulah adil dalam urus negara supaya jurang kaya miskin antara rakyat tidak semakin membesar. Hal ini boleh mengakibatkan rakyat hilang percaya kepada kerajaan dan wujudnya golongan anti kerajaan yang boleh membahayakan kedaulatan negara.
perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketemadunan sejagat. Bagi negara Malaysia untuk terus maju, kerajaan Malaysia perlu memastikan bahawa rakyat Malaysia hidup dengan aman antara satu sama lain. Hal ini kerana bagi Malaysia untuk mencapai negara yang mempunyai ekonomi tinggi dan taraf hidup yang berkualiti, ini bergantung kepada perpaduan etnik dan bangsa di negara ini. Kerajaan juga perlu bersikap adil dalam pengagihan kekayaan di antara rakyat Malaysia. Hal ini dapat ditunjukkan di sesetengah negara luar di mana negara mereka tidak stabil kerana berlaku ketidakadilan antara bangsa dan agama. Rakyat Malaysia perlu lebih berhati-hati lagi di era teknologi di mana seseorang boleh mengekspresikan pandangan mereka dengan lebih